Assalamualaikum. Bertemu kembali kita di lecture yang kedua, sambungan daripada yang sebelumnya, area between one curve. So, hari ini kita akan masuk kepada subtopik yang kedua daripada 3.1, area between two curve. Okey, semoga semua dalam keadaan yang sihat walafiat lah. Alright, area between two curve, kalau you tengok kepada notes yang ada dalam nota kita, if f and g are continuous with fx greater than gx throughout kita ada coordinate AB, then the area of the region between the curve fx and gx from A to B is given by, kalau you tengok kat situ, kita integrate AB function fx minus gx. Okay, fx minus gx. So, start masih sama dengan guideline yang saya bagi di lecture sebelum ni. Kita ada step yang pertama, sketch graph. Step yang kedua, find kita punya limits integration. Step yang ketiga, kita tambah satu lah sebelum kita solve. Kita nak tentukan fx function mana dan gx kita function mana. Sebab formula kita adalah, okay, kita nak integrate fx minuskan dengan gx. Ini kalau terhadap paksi x, kalau terhadap paksi y, kita akan menggunakan fy lah. Okay, sama je sebenarnya, fy minuskan dengan gy. Maksudnya pada step yang ketiga ni kita nak tentukan siapa tolak siapa. Siapa tolak siapa. Standard kita guna atas tolak bawah. Atas tolak bawah. Atas tu maksudnya fx lah. Bawah tu gx. Barulah kita pergi kepada solving dia. Okay, solving macam biasa. Integrate dan ganti nilai. So biasanya bila kita dah ada fx minus gx tu, kita kena simplify dululah. Okay, untuk solving tu simplify dulu. Simplify. Itu salah dah. Okay, yang penting faham maksud dia lah. Simplify function tu. Baru awak integrate. And then ganti nilai. Proses sama kecuali kita tambahlah, kita nak tentukan siapa fx, siapa gx. Okey, siapa yang atas tolak dengan siapa yang bawah. Kalau terhadap x dan kalau terhadap y juga samalah. Maksudnya kita akan integrate A sampai B, siapa yang duduk atas tolak dengan siapa yang duduk G, Y. Okey, siapa yang duduk bawah. Daripada first step, daripada sketching graph tu kita nampak siapa tolak siapa. Okey, so kita teruskan dengan contoh yang pertama. Find the area between the curve fx awak x squared, gx awak negative 2x plus 8. Memang dalam soalan dia dah cakap fx dengan gx tu, tapi bila kita sketch, sometimes gx tu duduk atas. That's why kita tak boleh merujuk sangat kepada formula asal kita yang fx minus gx tu, kita direct follow soalan. Jangan sebab sometimes gx tu duduk atas. That's why saya nak you sketch graph dia. So, saya nak solve soalan yang pertama. First step, kita nak sketch dia punya graph. Graf kita adalah kuadratik senyum. Fx sama dengan x kuasa 2. So, ini graf untuk fx sama dengan x kuasa 2. Tak nak letak ni pun tak apa equation ni. Kemudian graf negatif 2x plus 8. Bila x kosong, y awak 8. Bila x kosong, y 8, katakan dia kat atas ni. Bila
X1, tadi X0, Y8. Kalau X1, Y6 dia turun kan? Bila Y pula kosong, okey, bila Y kosong, negatif hilang 4. Okey, so katakan kat sini 4. So, saya buat garis dululah. Ini garis untuk Y sama dengan negatif 2X tambah 8. Dia punya pintasan kat sini tu bila X kosong, Y 8. Bila Y kosong, X 4. Tak cantik pun dia punya skala, tapi yang penting kita nak cari kawasan yang tertutup di antara dua curve tadi. Okay, step yang pertama kita dah solve. Kalau you tengok situ kita nak lorat kat mana? Kuadratik awak X kuasa 2 dengan straight line awak. Oh, so saya kena panjangkan ni. Kan? Dia tak mention Y axis kan? Maksudnya kita punya graf tu, graf senyum, straight line. Ni, kalau tertutup, kena panjangkan lagi lah ni. Gitu. Okay. So, kalau you tengok kat situ, asal graf kuadratik kita tadi yang ini. Okay, ini straight line awak. Tapi bila tertutup di antara dua garis ni, area between the curve fx squared dengan gx awak negative 2x plus 8 tu, yang tertutup dia dalam ni. Okay, sebab kita ada tadi, saya tu balik ini curve kuadratik kita. Ini straight line negative 2x tambah 8 kita. So yang tertutupnya dalam ni. Ini area yang kita nak cari. So kalau daripada first step, kita nampaklah awak nak integrate dari mana sampai ke mana. Dalam soalan tidak diberi tu nilai A dan nilai B. Okay, so kita kena carilah nilai A dan nilai B, kita kena cari. Cuma sekarang kita dah tahu dah kawasan mana luas yang kita nak cari. Dan nilai integration tu juga kita kena cari. Dan daripada graf juga, kalau kita nak integrate respect to X, step yang kedua kita dah nampak dah. Okay, step yang kedua kita kena cari tadi kan? Nilai integration kita A sama dengan berapa, B sama dengan berapa. So untuk cari nilai A dan B sama dengan berapa tu, step yang kedua, kita kena guna persamaan serentak lah. Okay, nak cari persilangan ni antara dua graf ni, nak cari nilai kat sini dengan nilai kat hujung ni. So itu adalah persilangan di antara dua curve. Jadi kita samakanlah. So fx akan sama dengan gx, kita akan ada x kuasa 2 sama dengan negatif 2x tambah 8. Okay, so sebenarnya kita ada x kuasa 2 tambah 2x tolak 8 sama dengan 0. Bila kita buat, nata kita sama ke? Oh, okay, never mind. Alright, so saya nak cari persilangan dua garis tu. Saya dapatkan dulu equation. A kita kat situ 1, B kita 2, C kita negatif 8. So, X sama dengan 1, kita ada kat situ. X yang pertama kita sama dengan 2. Dan satu lagi nilai X sama dengan negatif 4. Maksudnya you adalah bracket kat atas ni kan. Saya tak tulis lah sebab tak ada markah semua ni. Sama dengan 0. So kita dah ada lah nilai A dan nilai B. Nilai yang paling kecil kita maksudnya persilangan kat sini adalah negatif 4. Kat sini adalah 2. So A awak negatif 4. B awak 2. Okay. So step yang kedua selesai. Step yang ketiga kita nak tentukan siapa fx, siapa gx. Kalau daripada graf, yang duduk atas adalah straight line awak. Okay, maksudnya gx awak tu adalah function yang pertama. Siapa nak tolak siapa. So case kita kat sini gx kena tolak fx. Sebab yang duduk bawah ni adalah, atas ni adalah gx ni, straight line. So yang bawah ni adalah fx.
So kes kita sekarang kita kena ambil GX tolak FX. Kita tak boleh ikut formula asal kita lah. FX tolak GX. Formula asal tu ke atas tu FX duduk atas, GX duduk bawah. Tapi bila use cache, yang duduk atas adalah G. Okay, so kita dah melepasi step yang ketiga. Sekarang kita akan teruskan untuk step yang keempat lah. Kita nak solve. So untuk solve saya pergi sebelah lah. Okay, so saya memerlukan ruang yang luas untuk mencari. Kenapa saya tak boleh? Oh, silap. Okay. Boleh ke saya buat kat sini? Ke jauh sangat? Sini lah. Alright, so sekarang ni saya nak cari kawasan yang berlorek tadi. So A akan sama dengan, saya akan integrate nilai A saya tadi negatif 4, nilai B saya adalah 2, saya punya equation GX duduk atas, GX saya adalah negatif 2X tambah 8, tolakkan dengan FX saya adalah X kuasa 2. Semua ni kita akan integrate respect to X. So formula asal Fx tolak Gx, mengikut keadaan semasa soalan, kita kena ambil Gx tolak Fx. Selesai macam biasa. Saya kata simplify dulu kan, so saya nak susun dia cantik sikit. Saya nak bawah bracket je, negatif 4 sampai 2, tolak 2x, tambah 8, tolak x kuasa 2. You nak susun kuasa menurun menaik, terpulang awak lah. Okey, semua ni kita nak integrate respect to x. Saya integrate 2x negatif 2x kuasa 2 lah. Per 2 hilang, tinggallah negatif x kuasa 2 tambah 8x tolak x kuasa 3 per 3. So gantian kita dari negatif 4 sampai 2. Saya ganti macam biasa. Kita ada kat situ, saya ganti kat sebelah lah. So sambungan dia saya ganti negatif 2. Negatif 2. So 2 kuasa 2 tambah 8 darab 2 tolak 2 kuasa 3 per 3. Itu gantian untuk X sama dengan 2. Tolak dengan saya nak ganti X sama dengan negatif 4. Negatif 4 kuasa 2 tambah 8 negatif 4 tolak negatif 4 kuasa 3 per 3. Okey, tutup. Ambil kalkulator. So kalau tengok negatif 4 yang depan negatif 2 kuasa 2 adalah 4. So ada negatif kat depan. So kita ada negatif 4 tambah 8 darab 2, 16. Tolak 2 kuasa 3, 8 per 3. Bracket yang depan tolak dengan bracket yang bawah. Negatif 4 kuasa 2, 16. Positif tapi ada negatif. So dia akan jadi negatif 16 tolak 8 darab 4. 32. Tolak dia jadi tambah 4 kuasa 3. 4 kuasa 3 adalah silap. 4 kuasa 3. Mana? 64 per 3. Okey, so jawapan akhir kita, saya cuba selesaikan dulu 16 tolak 4 tolak berapa tu? 2 per 3 ke? 8 per 3. Tulisan sendiri. 8 per 3. Lepas tu tolak-tolak jadi tambah. Tolak-tolak jadi tambah juga. Lepas tu tolak 64 per 3.
Betul ketiga, betul ketiga. Betul atau tidak, nanti you check balik jawapan saya kat sini 36 unit kuasa 2. Okay? Area between two curve. Jawapan akhir saya tu. So kita tengok balik daripada asal. Tadi soalan kita di antara x squared dengan negative 2x plus 8. Bila kita sketch graph, kawasan tertutupnya kat situ. Maksudnya ini area yang kita nak carilah, luas A kita tu. So kita akan integrate daripada negatif 4 sampai ke 2. Function atas adalah G, function bawah adalah F. Okay, so kita selesaikan. Ini adalah penyelesaian dia. Bila you integrate and then ganti nilai, jawapannya adalah 36 unit kuasa 2. Dah, contoh yang pertama untuk area between two curve. Okay, kita teruskan lagi. Tengok sekejap contoh kat bawah. Oh, banyak juga contohnya. Alright, so saya pergi contoh yang kedua untuk sesi yang kedua kita. Find the area of the shaded region. Cantik dah, step yang pertama dia dah sketch untuk kita. Step yang kedua juga kita dah ada limits integration. Sama ada you nak integrate terhadap paksi X ataupun you nak integrate terhadap paksi Y, up to you. Step yang ketiga pun kita dah nampak dah siapa nak tolak siapa. Kita hanya tunggu nak selesaikan sahaja. Cuma kita ada pilihan lah. Sama ada kita nak integrate terhadap X ataupun kita nak integrate terhadap Y. Okay. So kalau you nak integrate terhadap X, kita akan untuk integrate terhadap X So kalau you tengok nilai X ni kat sini ni adalah, alamak, kita tak nak merah. Kosong X kita kosong kat sini. Dan satu lagi X kita kat sini. 3/2. Kawasan yang tertutup di antara dua garis lurus ni, kita ada garis Y 2X tambah 2. Ini Y 2X tambah 2. Okay. Dengan Y negatif 2X tambah 8. Equation tadi ni. So yang dia dah tak dah A1, A2. So kalau you nak cari A1, A2 tu, kalau tengok kepada gambar rajah, kita boleh guna luas segitiga kan. A1 segitiga yang pertama. A2 segitiga yang kedua. Kita boleh cari tapak, kita boleh cari tinggi. Setengah kali tapak kali tinggi. Kami tak nak you pakai formula itu. Alright. Walaupun pada gambar rajah, kita boleh menggunakan formula luas segitiga. Tapi kami tidak galakkan sebab kita berada di luas di bawah graf menggunakan pengamiran. So, kita diberi pilihan lah untuk integrate terhadap X ataupun integrate terhadap Y. Saya memilih untuk integrate terhadap X. Okay. Kalau untuk integrate terhadap X, atas saya ni, saya akan jumpa negatif 2X tambah 8. Kemudian bawah ni, baru kita jumpa 2X tolak 2. So kalau daripada formula asal kita, okay, formula asal Fx yang duduk atas adalah negatif 2X tambah 8. Dan yang duduk bawah adalah, ini step yang ketiga kita. Gx kita kat situ, 2X tambah 2. Okay. Nilai AB kita dah ada 0 sampai 3/2. So kita akan dapatlah keseluruhan luas ni. So saya nak terus ke step yang ketiga lah. Saya nak cari luas kawasan yang berloreng. A saya sama dengan saya nak integrate 0 sampai 3/2. Function atas adalah negatif 2X tambah 8 tolak dengan 2X tambah 2. Semua ni respect to X. Itu sahaja. Step pertama dia dah sketch untuk kita. Step yang kedua pun dah ada pada graf awak, limits dia. Step yang ketiga pun kita dah nampak daripada graf yang dia sketch siapa nak tolak siapa. So kita hanya teruskan step yang keempat, solving kita. So saya simplify dahulu.
sebelum saya integrate. Tolak 2x lagi kat belakang. So akan jadi tolak 4x. Tambah 8, tolak 2, tinggallah tambah 6. Ini sahaja yang kita nak integrate sebenarnya. So saya teruskan dengan integrate lah. Negatif 4x kuasa 2 bahagi 2, so tinggal negatif 2x kuasa 2. Tambah 6, dapatlah 6x. Dari kosong hingga 3/2. Ganti nilai lah. Saya ganti dulu x 3/2. 3/2 kuasa 2 tambah 6 3/2. Okey, tolak dengan ganti kosong. Ini yang belakang akan dapat kosong. Okey, yang depan sajalah yang kita fokus. Ya. Okey, saya manualkan dululah. Negatif 2 darab 3/2 kuasa 3/2 kuasa 2, so 9/4. Tengok penulisan macam 3 je kuasa 2. Tambah dengan 6, 2 mati, tinggal 3. 3, 3, 9. Belakang dah kosong. 2 dengan negatif 4 awak potong, tinggallah 9 tolak 9/2. Berapa? 9 tolak 9/2. 9 tolak 9/2. 9/2. So jawapannya adalah 9/2 unit kuasa 2. Habis contoh yang kedua. Contoh kedua simple lah. Simple sebab step 1, 2, 3 kita dah ada. Dah siap. Alright, so saya tambah lagi satu contoh. Okay, kita tambah lagi contoh. Nak ambil contoh mana Okay, contoh seterusnya area bounded by two curve. Kat atas pun area bounded by two curve juga sebenarnya. Okay, calculate the area of the region bounded by the curve y equal x squared over 3 and the line y equal x. Okay, hanya itu sahaja soalannya. So kita follow kita punya guideline. Kuadratik x squared plus 3. Kuadratik senyum sahaja. Okay, step yang pertama ni Step 1 nak buat graf senyum dengan straight line yang passing origin. So x squared plus 3, senyum biasa je passing origin. Let's say ini adalah senyum. Seindah suria kan. Y sama dengan x kuasa 2/3. Kemudian straight line passing origin bila x kosong, y kosong, bila x 1, y 1 dan seterusnya. Alamak, anggaplah passing origin Ini adalah y sama dengan x. So yang tertutupnya adalah ini. Secang x kat situ. Itu A kita. Step yang pertama kita dah ada. So step yang kedua for sure kosong lah. Sampai kena cari kan. Alright, so kita nak cari untuk step yang kedua. Kita kena buat persamaan serentak antara y1 dan y2. So x kuasa 2/3 akan sama dengan x. Jadi ada kat situ x kuasa 2 sama dengan 3x. Kita ada x kuasa 2 tolak 3x sama dengan 0. Saya fakturkan x. Dalam masih ada x tolak 3. Means persilangan kita pada x kosong dan x sama dengan 3. Maksudnya x kosong kita dah ada. Sini ni 3 lah. 3. Okay, so step yang kedua juga settle. A kita adalah kosong. B kita adalah
3. Step yang ketiga pun kita dah ada dah. Siapa nak tolak siapa? Kalau you tengok, kita punya atas ni adalah straight line. Okay, straight line Atas tu adalah fx. So fx kita kat situ x. Bawah ni adalah kuadratik kita. Gx. Kita dah ada dah siapa nak tolak siapa. So saya teruskan mencari luas A. So luas A kita kat situ akan sama dengan U integrate 0 sampai 3. Fx kita adalah straight line. Yang di atas tu straight line Y sama dengan X. Tolakkan dengan Gx kita adalah X cube over X cube pula X squared over 3. Semua tu kita nak integrate respect to X. Kalau kita simplify pun macam tu jugalah. Okay, so saya terus integrate. Integrate X, saya akan dapat X squared over 2. Minuskan dengan X squared integrate dapat X cube. Over, bawah dah ada 3, jumpa 3 jadi 9. 0 sampai 3, ganti nilai. Saya ganti 3. 3 kuasa 2 per 3. Tolak 3 kuasa 3 per 9. Itu ganti X sama dengan 3. Tolak ganti X sama dengan 0. 0 kuasa 3 per 9. So belakang tu kita dah tak ada masalah. Dia adalah 0. Kita hanya perlu tekan kalkulator untuk yang depan. Depan 3 kuasa 2. 3 kuasa 2. 9 per 3. Tolak 3 kuasa 2 per 3 kuasa 2. 3 kuasa 3 tu. Okey, dapat 9. So, bila tekan kalkulator, kita dapatlah 3 per 2 unit square. Kalau silap, nanti you bagi silap bagi tahu lecturer tu Okey, dah. Untuk contoh yang kedua. Baru contoh 2 ke? 3 dah. Okey, so 3 contoh kita dah share. Kalau nak tambah, bawah kita ada DIY 2 soalan, 3 soalan. Okey, 3 soalan DIY kat bawah. Saya nak you all buat dan hantar kepada lecturer tutor masing-masing. So contoh 5 you all boleh buat sendiri. Y square equal X dengan Y equal X minus 2. So saya tinggalkan dekat you all 4 lagi contoh sebenarnya. Tapi bukan tinggal kosong ya. Pastikan anda buat dan cek jawapan dengan lecturer tutor masing-masing. Dah siap untuk lecture kedua. So, saya stop kat sini. Habis untuk bahagian saya yang melibatkan area. Seterusnya, you all akan berjumpa dengan Madam Hidayah untuk subtopik yang kedua. Application of integration in economy and business. Bye-bye. Terima kasih daripada saya. So, saya stop kat sini. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi.